Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bertemu kembali kita untuk pada pagi ni. Alhamdulillah walaupun kelas ini menggantikan kelas yang patut dilaksanakan pada hari Isnin, kerana saya terlibat dengan pengurusan pelajar-pelajar tingkatan 4 pada hari Isnin dan Selasa. Jadi saya bawa kelas pada hari ini. Terserah pada anda untuk join atau tak. Kerana lepas ni saya akan sambung untuk kelas tingkatan 3. Okey, saya dah hantar link di kelas Google Classroom untuk kelas 2 jasa. Biasa boleh gunakan kod PAI2 jasa atau gunakan link yang telah saya hantar ke kelas. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kelas seperti biasa saya akan buat review dahulu tugasan-tugasan yang telah diberikan sepanjang minggu-minggu yang lalu. Okey, boleh tengok pada paparan yang saya share dalam kelas. Okey. Bab 17 masih ramai lagi. Tapi kalau ikut di sini ada 7 orang telah hantar. Ini yang terakhir, unit yang ketiga. Unit yang ketiga ada 10 orang yang missing kat sini. Ada 7 orang sahaja yang hantar. Tengok senarai missing. Okey. So saya haraplah yang missing ni anda akan naik sekolah pada 3 Ogos. 3 Ogos. So ada 2 minggu anda kena selesaikan. Kena make sure semua tugasan yang saya beri ni dapat diselesaikan dengan sebaiknya, insyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa, topik hari ini kita akan masuk bidang sirah dan tamadun Islam. Bab yang ke-23, tajuknya adalah wanita suri teladan ummah. Wanita suri teladan ummah. Baik, dalam DSKP 5.7.1, yang pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, permaisuri hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu profil Sayyidatina Khadijah. Nama sebenar Khadijah binti Khuwailid, keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Asad. Gelaran At-Tahirah bermaksud suci maruah diri. Berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun dan dikurniai 6 orang cahaya mata, iaitu Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalthum dan Fatimah. Ini adalah senarai anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejaya, tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Keislaman, orang pertama yang menerima Islam. Kewafatan tahun ke-10 kerasulan pada usia 65 tahun. Ya, 65 tahun. Baik, di sebelah sini ada spektrum ilmu, bolehlah baca. Ya, kita pergi ke di SKP yang kedua, 5.7.2, sifat utama Sayyidatina Khadijah, seorang yang bijak bertindak. Beliau merujuk seorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal, serta memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah ketika baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. 2. Sayyidatina Khadijah mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Banyak hartanya digunakan untuk membantu umat Islam pada awal Islam, termasuklah keluarga Bani Hashim semasa dipulau oleh musyrikin Quraisy.
pada saat kematian beliau, keseluruhan hartanya telah dibelanjakan ke jalan Allah. Betapa pemurahnya Sayyidatina Khadijah, seorang tokoh korporat, seorang usahawan. 5.7.3 sumbangan. Apa dia sumbangan Sayyidatina Khadijah? Kita lihat yang pertama, Sayyidatina Khadijah sentiasa bersama dengan suami yang tercinta. Beliau memberi sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, beliau menyediakan bekalan kepada Rasulullah sewaktu di Gua Hira. Sayyidatina Khadijah menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah menyebarkan dakwah Islam. Mana orang yang paling kuat menyokong Nabi semasa dakwah Nabi adalah Sayyidatina Khadijah. So itu sumbangan besar Sayyidatina Khadijah kepada kita juga sebagai umat Islam. Yang ketiga, Sayyidatina Khadijah telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Beliau membantu orang yang dalam kesusahan dengan hasil perniagaannya. Terkenal dengan seorang hartawan yang sangat pemurah. 5.7.4 iktibar. Kita hendaklah bertindak dengan bijak, mendermakan harta di jalan Allah, suka membantu, istiqamah memperjuangkan agama Islam, sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan Allah. Sebagaimana kita boleh lihat di sebelah kiri ni, di sebelah kiri ni, daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Ini daripada Sayyidina Ali. Hadis ni hadis sahih muttafaqun alaih. Kedua, dalam senarai tokoh-tokoh Islam ini, tokoh-tokoh Sri Kandi, Islam tengok kat sini semua wanita-wanita hebat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, juga isteri Rasulullah Sayyidatina Aisyah, Sri Kandi ilmu. Dekat sini dia pakai nama Sri Kandi ilmu. Okey, baik, kita lihat dahulu profil ataupun riwayat hidup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nama sebenar beliau Aisyah binti Abu Bakar, merupakan anak Sayyidina Abu Bakar. Keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Taim. Bani Taim. Gelaran As-Siddiqah yang bermaksud wanita yang berkata benar, dan Al-Humaira, putih kemerah-merahan. Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah. Kewafatan tahun ke-58 hijrah pada usia 67 tahun. 67 tahun. Okey, kita tengok spektrum ilmu di sebelah kiri. Allah membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Allah membersihkan. Apa firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-11? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Minal ismi. Okey, ada seorang bermasuk. Boleh terus pergi ke topik kita, bab yang ke-23, ataupun boleh tengok view saya pada handphone ataupun komputer. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-11. Sungguhnya orang yang membawa berita dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Bahkan berita itu baik bagi kamu. Setiap orang antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Makna Allah Ta'ala di sini Allah Ta'ala
memberitahu orang akan membuat berita yang palsu ataupun fitnah kepada kita. Allah sebut. Tetapi kita janganlah menganggap fitnah itu akan merosakkan kita atau memberi kesan buruk pada kita. Kerana Allah Ta'ala telah berjanji dalam ayat ini bahawa walaupun benda itu adalah fitnah, mereka akan diberikan hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Maknanya kita walaupun difitnah bagaimana sekalipun, percaya Allah akan bantu kita dan membersihkan kita daripada fitnah tersebut. Ini yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah. Apa cerita dia? Boleh cari nanti. Bagaimana Aisyah difitnah dengan berbagai-bagai perkara semasa zaman semasa beliau bersama Rasulullah SAW. Baik, 5.7.2 sifat utama. Ini adalah sifat-sifat Sayyidatina Aisyah. Pertama, cerdas dan pintar. Sayyidatina Aisyah mendapat didikan daripada ayahandanya. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Dan daripada Rasulullah SAW. So, sahabat Nabi Abu Bakar adalah bapa mertua kepada Rasulullah SAW. Beliau rajin bertanya dan selalu mengikuti majlis ilmu Rasulullah. Sebab tu dekat sini dia digelar sebagai Serikandi Ilmu. Makna Sayyidatina Aisyah antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap kali Nabi ada buat majlis ilmu, Sayyidatina Aisyah sentiasa berada di situ untuk mempelajarinya. Antara ilmu yang dikuasai termasuklah Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syair dan perubatan. Kedua, sabar dan tabah. Pribadi Sayyidatina Aisyah apabila difitnah oleh golongan munafik dalam peristiwa hadisul ifk, beliau berserah diri kepada Allah. Akhirnya turun ayat Al-Quran membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Okey, kita cuba tengok sedikit apakah peristiwa hadisul ifk. Kita cuba tengok dekat internet, ada tak cerita tentang hadisul ifk? Hadis sul ifk. Okey. Okey, kita tengok daripada laman Mufti Wilayah Tuan. Peristiwa al-ifk terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, apa kata Mufti Wilayah Tuan? Okey. Okey, tengok peristiwa ifki yang ni Allah telah okey, kita tengok sebenarnya apakah yang berlaku semasa Sayyidatina Aisyah telah difitnah. Okey, kalau tengok kat sini, akhir zaman menyaksikan begitu banyak fitnah penipuan berleluasa. Pengajaran petunjuk menghadapi fitnah semasa. Okey, so kat sini Mufti Wilayah ni nanti awak boleh baca lagi huraian-huraian yang ada dalam ni. Okey, seorang hamba Allah bercakap tentang satu perkataan diridai Allah, manakala dia terlintas untuk bercakap tentangnya, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Manakala seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang dimurkai Allah, yang dia sendiri dia terlintas untuk bercakap tentangnya dan tidak dipastikan kebenarannya, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan pandangan Ibnu Battal ketika mensyarahkan hadis ini. Ibnu Battal menyatakan hadis ini memberikan isyarat bahawa di antara ujian paling besar ke atas manusia adalah lidah dan kemaluannya. Sesiapa yang menjaga kedua-dua tersebut, maka dia telah menjaga dirinya daripada ditimpa kejahatan. Okey, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Oleh itu amat penting kita tengok latar belakang peristiwa ifki. Peristiwa ifki merupakan perkataan bahasa Arab berasal daripada perkataan if. Ianya mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah yang disebut dalam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menyebut perkataan if bermaksud memalingkan iktikad yang betul kepada iktikad yang batil, dibalingkan daripada bercakap benar kepada bercakap bohong. Ia juga membawa makna dipalingkan daripada perbuatan yang baik kepada perbuatan yang keji.
penggunaan perkataan ifk dengan makna yang disebutkan oleh Al-Gharib Al-Asfahani banyak digunakan dalam Al-Quran. Di antaranya yufaku anhu man ufik, surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat ke-9. Ni maknanya peristiwa ifk ni Allah sebut banyak dalam Quran berkaitan dengan orang yang memfitnah orang lain. Dia bercakap satu benda dan memesongkan fakta yang ada dalam sesuatu perkara. So ini disebut sebagai tu. Okey, tengok latar belakang peristiwa ifk. So banyak kat sini diterangkan. Peristiwa ifk berlaku ke tahun ke-6 Hijrah. Perang Bani Mustalik ianya merupakan di mana orang-orang munafik menuduh siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melakukan zina dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attar radhiyallahu an. Perkara ini pada asasnya menimbulkan kacau bilau dalam masyarakat di Madinah pada ketika itu. Ada di antara sahabat tidak percaya berita tersebut. Ada juga yang tidak mengeluarkan apa-apa pendirian. Dan ada juga yang mempercayai bahawa Sayyidatina Aisyah telah berzina dengan Safwan. Di antara sahabat yang mempunyai berita ini yang terlibat dengan penyebaran ialah Mistah bin Utatah, Hamnah bin Jahshi, dan kemudiannya Allah menurunkan ayat ke-11. Ayat ni yang kita baca dalam buku teks tadi. So cerita dia pada tahun ke-6 Hijrah tu, inilah disebut sebagai fitnah al-ifk. Fitnah al-ifk. Okey. So jelas di mana Sayyidatina Aisyah sabar dan tabah dengan fitnah tersebut, dan akhirnya Allah Ta'ala yang telah membersihkan fitnah tersebut daripada terus menghantui atau terus memalukan Sayyidatina Aisyah. Okey. Seterusnya kita lihat lagi pribadi Sayyidatina Aisyah, pemurah dan lembut hati. Sayyidatina Aisyah sangat dermawan. Beliau suka bersedekah apa sahaja yang di tangannya. Beliau pernah memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama dengan 2 orang anaknya, sedangkan itu sahajalah makanan yang beliau ada. Pemurahnya Sayyidatina Aisyah. Baik, kita lihat 5.7.3 sumbangan. Pertama, meriwayatkan tidak kurang daripada 2,000 hadis. 2,210 hadis dalam pelbagai bidang. Tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam hal kewanitaan dan kekeluargaan. So Sayyidatina Aisyah terkenal menjadi tempat rujukan kalau ada isu-isu tentang wanita dan keluarga. Pakar dalam pelbagai bidang ilmu, antaranya termasuk ilmu Quran, hadis, fiqh, terutamanya fiqh perempuan dan fiqh kewanitaan, bahasa Arab dan syair. 5.7.4. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Pertama, belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang dipelajari. 2, bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah. 3, bersedekah dan suka membantu. Okey, saya rasa saya nak huraikan 2 sahaja dahulu. Ada 3, 4 Sumayyah dengan kat sini tengok yang keempat ada Sumayyah, yang ketiga Sayyidatina Fatimah, Sumayyah, dan yang terakhir ada 2 sahaja. Okey, saya rasa saya boleh go through sampai habis supaya kalau kita break sekejap minggu depan, kerana saya akan menguruskan juga ada aktiviti lain. Jadi sekurang-kurangnya yang ni kita boleh panjangkan sikit kepada 2 minggu. Baik, kita tengok yang ketiga, Sayyidatina Fatimah. Apa gelarannya? Ratu Syurga. Ratu Syurga. Baik, nama sebenar Fatimah binti Muhammad, gelaran Az-Zahra yang bermaksud putih berseri-seri. Az-Zahra, putih berseri-seri. Berkahwin dengan Sayyidina Ali dan dikurniai 4 orang cahaya mata, iaitu Hasan, Husin, Zainab dan Ummu Kalsum. Fatimah adalah anak Rasulullah SAW dan juga berkahwin dengan sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali. Baik, kedudukan dalam keluarga, putri bongsu dan Sayyidatina Khadijah.
Putri bongsu Rasulullah dengan perkongsian hidup dengan Sayyidatina Khadijah. Keislaman, kanak-kanak perempuan pertama yang menerima Islam, kewafatan 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah pada usia 28 tahun. Baik. Tengok spektrum ilmu. Pada satu ketika, Ali meminta Fatimah berjumpa Rasulullah untuk mendapatkan pembantu rumah. Nasihat baginda, inginkah kamu berdua aku tunjukkan perkara yang lebih baik daripada pembantu rumah. Maka sebelum tidur, bacalah Allahu Akbar, Subhanallah dan Alhamdulillah. Ini zikir sebanyak 33 kali. Okey. Ini hadis riwayat Muslim. So boleh jadi amalan untuk menjaga keseluruhan rumah kita daripada sebarang ancaman. 5.7.2 sifat utama Sayyidatina Fatimah. Pertama, kasih dan taat kepada ayahandanya, iaitu Rasulullah. Selain menyokong usaha dakwah, beliau juga mengurus makan dan minum ayahandanya selepas kematian ibunya, sehingga digelar Ummu Abiha, yang bermaksud ibu kepada ayahnya. Ibu kepada ayahnya. Kedua, Sayyidatina Fatimah bersifat dengan sentiasa redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku pada anggota keluarganya. Okey, apa yang berlaku? Dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah lah, dan tabah menghadapi kehidupan yang serba kekurangan. Seterusnya, sumbangan beliau 5.7.3. Pendorong kepada Rasulullah ketika ditentang oleh kafir Quraisy, mengambil berat terhadap ayahandanya dengan memberi khidmat bakti dalam menyediakan keperluan harian, berjaya mendidik anak-anaknya menjadi Muslim yang soleh. Iktibar yang boleh diambil daripada kepribadian Sayyidatina Fatimah. Pertama, menjadi anak yang soleh dan solehah, berkhidmat kepada ibu bapa di rumah, mendorong mewujudkan keluarga yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kat tepi ni dia ada bagi macam kita panggil frasa. Kita bagi keywords, keywords yang pendek lah untuk menghafal atau mengingat fakta-fakta penting tentang Sayyidatina Fatimah. Okey, boleh digunakan atau nak ubah suai pun boleh, tak ada masalah. Baik, kita pergi ke tokoh yang terakhir, tokoh wanita. Yang terakhir iaitu Sumayyah, Sayyidatina Sumayyah, Sayyidatul Syuhada, penghuluwati para syahid. Besar gelaran dia. Mana para syahid nanti, para syahid penghulunya adalah penghuluwati para syahid ni ialah Sayyidatina Sumayyah. Baik, nama sebenar Sumayyah binti Hubbat. Statusnya bekas hamba kepada Abu Huzaifah Al-Makhzumi. Abu Huzaifah Al-Makhzumi. Berkahwin dengan Yasir bin Ammar. Anaknya bernama Ammar. Yasir bin Amir, anaknya bernama Ammar. Akan ada dalam lirik lagu Sumayyah. Kalau lagu Sumayyah tu kumpulan Hijaz. Okey. Seterusnya, kelebihan wanita pertama yang mati syahid. Dia syahid macam mana? Nanti kita tengok cerita dia. Keluarga Sumayyah antara golongan terawal memeluk Islam. Ya. Kewafatan disula dengan tombak oleh Abu Jahal. Ni orang Abu Jahal yang telah membunuh Sumayyah. Sabarlah kewagai Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Tu lah dia punya lirik-lirik dia ada kat dalam tu. Memang bercerita tentang Sumayyah. So kalau nak ingat, senang saja, bolehlah sambil-sambil hafalah lagu Sumayyah tu. Di samping kita mengenangkan, semoga kita juga dapat esok dia kita bersama-sama dengan penghuluwati syahid ini. Baik. Bertengok kat sebelah spektrum ilmu daripada Osman, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sabran ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah.
Okey, riwayat Hakim, Tabrani dan Al-Baihaqi. Bersabarlah keluarga Yasir, sungguhnya tempatmu di syurga. Memang sebiji-sebiji lah ayat ni daripada hadis yang dijadikan lirik lagu oleh kumpulan Hijaz. Baik, 5.7.2. Kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan akidah Islam. Baik, apa ceritanya? Sumayyah dan anggota keluarganya diseksa dengan kejam di tengah kepanasan padang pasir. Sumayyah dan keluarganya dipaksa untuk kembali kepada agama asal mereka, tetapi mereka tetap beriman kepada Allah. Sumayyah akhirnya mati diseksa oleh Abu Jahal, manakala suaminya syahid akibat diseksa. Maknanya isteri Sumayyah ni dibunuh oleh Abu Jahal. Tapi suaminya diseksa juga, tapi tidaklah dibunuh oleh Abu Jahal dan diseksa sehingga mati. Ammar pula, Ammar ni siapa? Ammar ni anak kepada Sumayyah dan juga Amir. Ni anak dia. Terus bertahan walaupun diseksa dengan pelbagai cara sehingga akhirnya dia terpaksa berpura-pura mengikut kehendak kafir Quraisy. 5.7.3. Apakah sumbangan Sumayyah? Pertama, menjadi contoh dalam mempertahankan agama Islam. Sanggup menggadaikan nyawa demi Islam. Memberi imej yang baik terhadap dalam memperjuangkan akidah Islam. Tengok ya, dia diseksa dengan berbagai-bagai, akhirnya dia dibunuh. Dia masih lagi kekal dengan dalam iman dan Islam. Ya, sungguh tinggi ya pengorbanan Sumayyah. 5.7.4. Apakah pengajaran yang boleh diambil? Pertama, menghargai akidah dan iman. Memelihara iman daripada perkara yang boleh merosakkan. Nampak menghargai akidah dan iman. Kita telah dilahirkan dalam Islam dan diberikan dan lahirlah terus beriman kepada Allah. Makna kita kena bersyukur dengan menghargai yang kita telah pun dilahirkan dalam Islam. Daripada perkara yang boleh merosakkan. Tegas menegakkan kebenaran dan bercita-cita untuk mati syahid. Setiap orang dalam hati yang paling dalam mesti ada cita-cita ini. Kerana ini adalah salah satu husnul khatimah, bila kita dapat mati syahid. Baik, tugasan. Okey, kat sini ada aktiviti. Nyatakan maklumat tentang saudara dalam tempoh 10 minit. Okey, ni tak payahlah. Kaji kisah penyiksaan keluarga Sumayyah. Lakukan okey, tak payah. Terus pergi ke soalan penilaian. Okey, soalan penilaian ada 3 sahaja. Semuanya soalan yang berkaitan dengan profil. Okey, 2 satu bentuk. Okey, pilih satu tokoh berikut, kemudian terangkan cara anda mencontohi sifat tamu tokoh Sri Kandi tersebut. Okey, 3, jelaskan sumbangan Sayyidatina Khadijah terhadap perkembangan Islam. Okey, untuk ni buat soalan penilaian sahaja. Cuma soalan 1 ni buatlah cantik sikit ya. Buat profil dalam bentuk yang lebih cantik ya. Bukan hanya tulisan dan huraian sahaja. Buatlah dalam bentuk grafik yang cantik kan. Kalau buat dalam buku, buatlah lawa sikit. Sayyidatina Khadijah ada color-color ke kan. Okey, so yang ni dan nanti sila siapkan. Okey, so saya rasa mungkin kalau minggu depan saya tidak bersiaran, tugasan ini mesti diselesaikan dalam tempoh minggu ni dan juga minggu hadapan ya. Sebelum minggu satu lagi, minggu terakhir, dan anda akan berjumpa saya untuk naik sekolah nanti pada 3 hari bulan. Okey, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada pagi ni. Saya pun ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada Okey, kalau tak ada, saya rasa kita tangguhkan kelas kita dengan baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.